Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, apa khabar semua yang berada di dalam Zoom kita pada hari ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekali dengan saya. Tak ramai hari ni Mungkin disebabkan kita lama bercuti kot. Kan setelah lama kita berhenti kelas hari tu, kita berhenti start sebelum Ramadan kan, kalau tak silap saya. Kita berhenti sebab untuk bagi ruang bulan Ramadan lah kan, sebab kelas kita belah malam. Jadi bila Ramadan tak boleh nak buat lah sebab masing-masing ada tarawih apa semua. Jadi kita stop sekejap. Lepas Ramadan hari tu pun saya pula ada exam, final exam saya. Lepas tu ni baru kita boleh sambung balik. Jadi moga-moga kita masih bersemangat lah. Kita masih bersemangat untuk meneruskan kelas pengajian tajwid kita, dan moga-moga kita dapat habiskan semua bab-bab dalam tajwid ni dengan baik dan dengan kefahaman yang baik. Bukan setakat habis je. Ada setengah tu kadang-kadang kita habis belajar kan, tapi kalau tanya faham tak? Tak faham pun. Tapi habis belajar tapi tak faham. Kita tak nak macam tu. Kita nak kita habis dan kita faham. Dan kita boleh mengajar pula. Tu lagi baik. Supaya kita tergolong dalam kalangan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kan Rasulullah kata sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan wa'allamah, dan mengajarkan pula Quran tu. Jadi kalau kita nak menjadi orang yang paling baik atas dunia ni, jawapan dia dah ada dah. Rasulullah dah bagi dah. Jawapan dia adalah kita mestilah belajar Quran dan kita ajarkan pula kepada orang lain. InsyaAllah kita akan jadi orang yang terbaik, insyaAllah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lah, kita terus startlah kelas kita pada hari ini. Mungkin lepas ni akan ada lagi yang masuk. Boleh share kepada kawan-kawan ni, mana ada link tu, share kepada kawan-kawan supaya ramai lagi yang boleh masuk dalam kelas kita pada hari ini, insyaAllah. Okey, sebelum kita mulakan kelas, sama-sama kita baca doa bagi memberkati kelas kita dan supaya kita dicerahkan dan tenangkan hati untuk menerima ilmu, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kelas terakhir kita last belajar itu bab idgham kan, kalau tak silap saya. Idgham mutaqaribain, idgham mutajanissain. Okay, itu dah settle. Okay, jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk mat. Hukum mat. Okay, hukum mat ni salah satu tajuk yang kata agak famous lah. Biasa kalau belajar tajwid, kebaikan orang dia dah mahir kan bab mat ni. Tak sama macam bab lain. Bab lain kadang-kadang kita tak faham kan. Atau biasa bab mat ni kebaikan orang biasa dah faham. Okay, jadi yang mana dah power, dah mahir tu, lagi elok lah. Jadi kelas hari ni mungkin kita sekadar untuk panaskan balik je kan, sebagai nak ulang kaji balik. Yang mana tak pernah dengar pun boleh jadikan sebagai kelas pertama untuk dia belajar. Tapi biasanya saya rasa semua dah pernah dengar lah berkenaan mat ni. Nak pula kita baca Quran hari-hari, jadi selalulah kita perlukan berkenaan hukum mat ni. Okey, kita terus masuk kepada hukum mat. Semua dah ready ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tajuk kita hari ini adalah mad. Nama dia mad. Bukan yang marah tu. Kalau dari English ada juga kan mad. Tu marah. Ini bukan marah. Ini nama dia mad. Apakah mad ni? Okay, sebelum kita masuk kepada pembahagian dia apa semua, pertama kita kena kenal dulu. Kan macam biasalah sebelum kita masuk ke setiap bab tu, penting untuk kita kenal dulu. Bab ni bab apa? Kan mat ni apa? Kan lepas tu kita lagi senang untuk kita faham topik yang seterusnya. Okey, pertama berkenaan dengan makna dia. Okey, apakah maksud mat? Siapa nak jawab? Macam biasa kelas kita santai-santai je, nak jawab pun boleh. Ada siapa nak jawab makna mat? Apa makna mat? Yang setakat tahu. Ada siapa nak cuba? Memanjangkan. Betul lah tu. Tu pun dah cukup dah. Memanjangkan. Dah cukup dah. Kan? Ataupun kata kunci paling senang, panjang.
Dah cukup dah. Tak kena hafal panjang-panjang. Cukup kita tahu mat tu panjang. Maksudnya daripada yang tak ada panjang, kita panjangkan dia. Itu maksud mat. Okey. Lagi detail sikit, kita panjangkan suara kita atau kita panjangkan harakat kita. Okey, kita kata suara lah kan. Kita panjangkan suara. Detail sikit lagi. Disebabkan apa penyebab dia menjadi panjang tu? Huruf mat. Okay, maksudnya ada penyebab kenapa kita tiba-tiba jadi panjang tu. Kan biasa kita baca pendek je. Ba, ma, ta, kan. Tiba-tiba ada satu tempat tu kita baca ma, ba, ta. Apa sebab dia kan? Disebabkan adanya huruf mat. Okey, tu berkenaan maksud dia. Maksud mat ni apa? Kita panjangkan suara kita disebabkan hadirnya ataupun disebabkan adanya huruf mat. Okey, kemudian bila kita dah sebut pasal huruf mat, kita kena tahu pula apa itu huruf mat. Okey, yang ni pula siapa nak jawab? Apakah itu huruf mat? Apa huruf-huruf dia? Alif, waw, ya. Okey, alif, waw, ya. Okey, alif, waw, ya. Okey, sebenarnya tak lengkap lagi. Tak tepat lagi. Tak tepat lagi. Dia nak tambah. Kalau alif, waw, ya je dia tak cukup. Tak sampai lagi maksud huruf mat. Huruf mat. Apabila huruf hijaiyah bersambung dengan alif, waw dan ya, maka kita panjangkan saja. Okey. Dah penuh sikit tapi tak lengkap sikit lagi. Okey, apakah huruf mat? Okey, huruf mat kalau kita kata alif, waw, ya, salah. Sebab alif, waw, ya boleh jadi contoh apa? Ya baris atas. Kan? Ya. Ini bukan huruf mat. Ataupun ya baris bawah, yi. Ataupun waw, waw baris depan, wu, wah, ni bukan huruf mat. Okey, jadi huruf mat adalah huruf alif, waw, ya yang mati. Itu yang pertama. Huruf tu mestilah mati. Kan syarat dia. Kita buat di sini. Pertama syarat dia mestilah huruf tu mati. Yang kedua, tak cukup lagi dengan mati. Kan? Kena ada lagi syarat dia. Sebelum dia tu apa? Ni penting. Okey, huruf alif yang mati sebelum dia huruf baris atas. Waw. Huruf waw yang mati sebelum dia baris depan. Ya yang mati sebelum dia baris bawah. Ni baru lengkap sebagai huruf mat. Kalau kita kata alif, waw, ya saja tak cukup. Kita kena kata alif, waw, ya yang mati. Kan? Lepas tu sebelum dia pula. Sebelum dia mesti ada tadi tu. Ni alif sebelum dia baris atas, waw sebelum dia baris depan, ya sebelum dia baris bawah. Kenapa? Sebabnya ada je waw mati. Waw mati sebelum dia baris atas. Contoh apa? Contoh yaum. Kan? Yaum. Ni pun waw mati. Kan kalau kita kata huruf mat ni waw mati, salah. Sebab waw mati ada je sebelum baris atas, dia bukan mat. Ini kita bagi huruf lin. Dia panggil huruf lin. Kan? Ada juga ya mati sebelum dia baris atas. Contoh baina. Jadi kalau kita kata alif, waw, ya mati saja tak cukup. Kita kena kata sebelum dia tu baris yang ikut dia tu. Kalau huruf alif sebelum dia baris atas, kalau huruf waw sebelum baris depan, kalau huruf ya sebelum dia baris bawah. Okey, settle. Itu adalah huruf mat. Okey, kemudian apa lagi berkenaan huruf mat? Apa lagi berkenaan mat? Dia punya kadar. Okey, berapa kadar harakat dia? Okey, kadar harakat untuk mat. Kadar harakat untuk huruf mat. 2. Kita ada berapa? Bukan untuk mat asli lah, maksudnya untuk semua. Kan mat ni ada banyak kan? Ada mat asli kan, ada mat far'i kan. Paling sikit berapa? Paling sikit? Paling sikit 2. Paling sikit 2. Paling banyak 6. Tengah-tengah dia ada berapa lagi? 3 ada 3? Ada 4, 5. 4, 5 kan. Ni je yang ada. Mengikut bacaan kita, apa tu, White House, mengikut jalur Syatibi, inilah yang ada. 2, 4, 5, 6. Nanti kita akan tengok mana 1, 2, mana 1, 4, mana 1, 6 kan. Okey, itu berkenaan kadar harakat dia. Okey, lepas tu apa lagi? Okey, macam mana cara nak mengira harakat tu? Cara kira harakat. Macam mana kita nak kira? Betul ke cukup 2? Betul ke cukup 4?
Okey, cara dia, benda ni kita kira sebagai pertama, satu harakat bersamaan satu huruf. Okey, apakah maksud dia? Okey, contoh ba baris atas. Ba. Okey, ini kita panggil sebagai satu harakat. Ba, kan? Ba satu je. Satu je dia punya kadar harakat dia. Ba. Okey, kalau kita kata ba dua harakat, kan? Maksudnya ba. Tu kadar panjang dia. Kan bila kita baca ba dua kali, ba. Jadi maksudnya bila ba yang dua harakat, ni ba dua harakat kan? Jadi panjang ba tu sama ibarat kita sebut dua kali ba. Kan? Contohnya ba panjang tu. Yang ni pun ba. Nampak tak? Ba. Okay, contohlah kita nak ba 4 harakat. Jadi ibarat 4 kali ba. Kan? Bila kita sebut ba 4 kali ba, dia akan jadi ba. Jadi panjang tu lah kita kena baca dengan ba 4 harakat. Jadi bila ba yang 4 harakat contoh, kan? Ada ni kat atas kan? Jadi ibarat ini panjang ni sama macam ni. Kita pun ba. Nampak tak? Tu cara untuk kita mengira harakat. Okey, kemudian satu lagi, dia akan bergantung pada kelajuan. Kelajuan apa? Kelajuan kereta ke? Bacaan. Kelajuan bacaan. Maksudnya setiap orang mungkin tak sama dia punya kadar harakat. Contohlah kan, contoh kita dengar orang tu mengaji. Kita dengar orang tu mengaji, kita pun kira dengan tangan kita. Kan, dia pun mengajilah, dia baca ya ayyuha. Ya, kita pun kira. Ya, kita tengok tak cukup. Kita pun marah dia. Tak cukup 4 tu, aku kira tadi dengan tangan aku. 3 je. Kan? Tak boleh kita kata macam tu. Sebab kan, benda ni akan bergantung pada kelajuan bacaan dia. Okey, contoh. Contohnya, kita baca dengan laju. Kan? Kita baca dengan laju. Kita ambil ba tadi. Ba kan. Okey, contohlah 4 harakat. Okay, kalau kita baca dengan laju, dia akan jadi pendeklah sikit. Kan? Sebab laju. Ba. Nampak tak? Laju. Ba. Jadi panjang kalau baca laju dia akan jadi gitu je. Ba. Sampai situ je. Tapi kalau kita baca lambat, dia akan jadi ba. Dia akan jadi panjang sikit. Contoh kita ambil Al-Quran. Pada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kan. Okey, pada lah ni. Kat sini 2 harakat. Okey. Kalau kita baca laju, dia akan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nampak gitu je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kan. Bismillah, itu je. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita baca lambat, Bismillahirrahmanirrahim. Kan panjang sikit kan. Bismillah. Tengok, panjang sikit dia punya ni, panjang ni. Ni kiraan saya ukur ni, dia punya panjang ni. Kan. Ni pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca slow, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dua-dua tu 2 harakat. Akan jadi benda tu akan bergantung kepada kelajuan bacaan kita. Makin lambat kita baca, makin panjang dia punya kadar harakat. Dan satu lagi, sebenarnya harakat-harakat ni kalau kita tak kira-kira dengan tangan pun tak apa sebenarnya. Kadang-kadang kita biasa daripada kecil ustaz ajar kita kira dengan tangan kan. Kalau 4 ya kan. Sebenarnya kalau kita tak kira macam tu pun tak apa. Kita cukup dengan kita agak-agak je. Kan, sebab tu kalau kita belajar melalui ikut bahasa Arab, dia tak ada istilah ni, dia tak ada istilah 2, 4, 6. Yang dia ada adalah al-qasru, at-tawassut, al-ishba'. Dia panggil al-qasru iaitu pendek, tawassut tengah-tengah, ishba' panjang. Dia tersebut 2, 4, 6. Sebabnya kita tak perlu kira dengan tangan pun sebenarnya. Kita agak-agak je. Kalau qasru kita pendek. Kalau tawassut tengah-tengah. Kalau ishba' paling panjang. Kan itu pun tak apa dah. Okey, boleh. Faham tu cara untuk kita mengira kadar harakat untuk mat. Okey, saya rasa itu je kot untuk pengenalan apakah itu mat sebelum kita masuk kepada dia punya pembahagian. Okey, seterusnya.
sekarang kita dah kenal apakah itu huruf mad. Sekarang kita nak masuk kepada pembahagian dia. Okey, kita masuk kepada pembahagian mad. Untuk pengenalan tadi ada nak tanya apa-apa ke? Ada yang tak faham? Kena pengenalan? Jelas semua Okey, pembahagian mad. Okey, sebelum kita bahagikan kepada banyak dia punya pembahagian, pertama dia terbagi kepada dua dulu. Iaitu pertama, nama dia asli. Yang kedua, nama dia, apa nama dia? Far'i. Far'i. Ataupun asli ni ada satu lagi nama dia, kita panggil sebagai tabi'i. Boleh juga. Mad asli ataupun mad tabi'i. Yang kedua, mad far'i. Okey, apakah itu mad asli? Daripada nama dia pun kita dah tahu dah. Kan, nama pun asli. Kan maksudnya apa? Asli apa maksud dia? Dalam bahasa Melayu pun kita ada perkataan asli kan. Orang asli. Apa maksud dia? Asal. Orang asli Malaysia, orang asal kan. Dialah orang yang paling asal sebenarnya Malaysia. Kita ni sebenarnya dah campur-campur dah kan. Yang asli itulah orang asal. Ataupun apa lagi? Kopi asli, kopi yang asal. Jadi perkataan asli ni senang untuk kita faham sebab kita dah ada perkataan ni. Okay, maksud dia asal lah. Mad yang asal. Okay, maksudnya daripada sinilah akan keluarnya semua mad-mad yang lain. Jadi penting untuk kita faham mad asli. Dengan kita faham mad asli, akan keluar lagi mad-mad yang lain. Okay, apakah itu mad asli? Mad asli macam tadilah. Yang kita dah belajar tadi itulah mad asli, iaitu alif, waw, ya, yang mati. Semua ni mati. Sebelum dia, alif sebelum ni baris atas, waw sebelum ni baris depan, ya sebelum ni baris bawah. Inilah mad asli yang kita belajar tadi. Boleh. Ini je mad asli. Okay, kita ambil contoh. Apa? Dalam Quran kita ada qalu ya Musa. Ini semua mad asli ni. Qa, mad asli. Kan alif sebelum baris atas. Lu, mad asli juga. Waw mati sebelum dia baris depan. Ya, sama macam tadi lagi. Alif mati sebelum dia baris atas. Mu, sama macam tadi juga. Baris depan. Yang ni pun sa. Ni alif kan, jangan ingat ya. Kita panggil sebagai alif maksurah. Kan, alif dalam Quran. Kita tak baca ya Musi. Kita baca ya Musa. Qalu ya Musa. Jadi semua ni adalah mad asli. Okay, senang je nak faham. Itu je mad asli. Okay, kemudian kita ada mad far'i. Okay, sebelum kita masuk kepada mad asli, sebelum kita masuk kepada mad far'i, ada beberapa mad yang kita boleh kategorikan sebagai mad asli juga. Sebab bila kita tengok mad tu, dia lebih kurang dengan mad asli. Cuma dia ada beza sikit. Dia ada beza sikit cara untuk kita mengenali dia. Okey. Anda mad asli ni ada 3. Dia ada 3 jenis mad yang dia lebih kurang mad asli tapi ada beza sikit. Okey. Yang pertama, mad badal. Okey, siapa nak bagi contoh mad badal? Macam mana mad badal ni? Okey, mad badal dia sama je dengan mad asli. Kan sama je. Alif, waw, ya yang mati. Sebelum dia, yang ni baris atas, yang ini baris depan, yang ini baris bawah. Jadi apa beza dengan mad asli kan? Kalau macam tu baik tak payah buat mad badal. Kan apa beza dia? Mad asli pun sama, mad badal pun macam ni juga. Alif sebelum baris atas, waw sebelum baris depan, ya sebelum baris bawah. Sebelumnya ada hamzah. Itu yang membezakan dia. Betul. Itu syarat dia. Okay, syarat mad badal ni mestilah huruf ni huruf hamzah. Gitu. Maksudnya senang cerita u, i, itulah mad badal. Senang je nak kita nak cap. Okay, maksudnya beza dia huruf kat depan je. Contoh kat depan ni ba. Ba alif. Ni kita panggil mad asli je. Ba, ta, kan. Bila depan dia hamzah je,
Contoh mana kan. Apa lagi? Utia. Kan. Bila kita jumpa je a, i, u, automatik itu adalah mad badal. Senang je nak cam. Okay, itu yang pertama. Maksudnya mad yang bukan mad asli tapi dia sama dengan mad asli tapi ada syarat dia. Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua. Okay, nama dia adalah mad iwad. Okay, lupa tadi. Okay, untuk menyenangkan lagi untuk kita faham, kita kena tahu maksud dia. Okay, mad badal maksud dia apa? Badal ni maksud dia tukar. Tukar. Okay, kenapa? Okay, ni advance sikit lah. Kan? Kalau tak tahu pun tak apa, tapi kalau kita tahu lagi bagus. Okay. A, U, I ni, dia bukan asal macam tu. Contoh perkataan a mana. Dia bukan asal a mana, bukan gitu. Asalnya adalah a mana. Itu asalnya. Maksudnya mad badal ni dia berasal daripada dua hamzah, iaitu yang hamzah pertama hidup, hamzah kedua mati. Contoh macam sekarang ni a mana. Kan? Ataupun perkataan utitum. Satu lagi perkataan utitum. Okay, maksud dia asal dia apa? Asal dia adalah uti. Ni mati, ni hidup. Utitum. Ni asal dia. Kan? Tapi dalam kaedah bahasa Arab, kita tak akan baca macam tu. Kita akan baca a mana, kita tak akan baca utitum. Kita akan baca dengan kita huruf kedua ni. Sekarang ni kita ada ni kan. Kita akan ada dulu hamzah kan. Hamzah hidup, hamzah mati. Ni pun hamzah hidup, hamzah mati. Hamzah yang mati ni kita tukar dia kepada alif. Tukar dia kepada alif. Yang ni tukar dia kepada waw. Ikut baris sebelum dia. Kan? Sebab itulah badal ni maksud dia tukar. Sebabnya asal dia bukan macam tu, tapi kita yang tukar dia. Kita yang tukar huruf hamzah yang sebenar, yang asal tu kepada huruf mad. Jadilah dia utitum amana. Faham tak? Kenapa nama dia badal? Kan? Kenapa nama dia badal? Disebabkan kita yang tukar. Kita tukar hamzah yang kedua, yang mati tu, kepada huruf mad. Sama ada alif, ataupun waw, ataupun ya. Bergantung kepada baris sebelum dia. Boleh. Okay, itu mad badal. Okay, seterusnya kita masuk kepada mad iwad. Okey, mad iwad ni macam mana pula? Okey, mad iwad ni dia hanya berlaku, pertama dia akan berlaku pada huruf yang bertanwin baris atas. Itu syarat pertama. Syarat kedua, berada di hujung. Betul. Di hujung ayat. Maksudnya kita nak berhenti pada dia. Kita nak waqaf. Okay, contoh. Contoh dia. Aliman. Kan, tanwin baris atas. Syarat pertama dah ada. Syarat kedua kita berhenti. Contohlah ayat dia sebenar adalah aliman qadira. Contoh. Tapi kita nak berhenti kat sini. Kita nak berhenti kat aliman. Kan, asalnya kena baca tanwin kan. Aliman qadira. Kan. Tapi bila kita berhenti, kita baca dengan alima. Nampak tak? Sama macam mad asli kan? Sama macam mad asli bunyi dia. Alima. Itu adalah mad iwad. Iaitu tanwin, huruf yang bertanwin baris atas dan berada di hujung ayat. Okey, macam tadi juga kita nak tengok apa maksud dia. Apakah maksud iwad? Maksud dia adalah ganti. Ganti. Okey, kenapa ganti? Okey. Sekarang ni kita ada tanwin berapa baris? 2. Ada 2 kan? Okey, ada 2. Okey, asalnya aliman. Contoh kita tulis kod Melayu lah. Aliman. Kan? Okey, 2 baris ni. Baris yang pertama ni bunyi dia ma. Kan contohlah tak ada yang atas. Tak ada baris yang satu lagi ni. Kita baca ma je kan? Alima. Kan? Tapi disebabkan hadirnya baris satu lagi ni, jadi tanwin ni, sebab itulah kita bunyi man. Kan? Aliman. Maksudnya baris maksudnya 2 baris ni. Okey, kita buat ini. Tanwin ada 2 baris. Kan? Satu baris ni maksud dia baris atas. Macam biasalah. Ma. Kan? Baris yang satu lagi ni disebabkan dia datang lah. Kita terpaksa bunyikan macam nun. Dia lah bunyi dia aliman. Boleh? Okay, faham? Itu dua baris tanwin. Pertama bunyi dia baris atas macam biasa. Alima.
baris yang satu lagi tu bunyi dia nun. Aliman. Okey, bila kita berhenti, kita ambil satu baris ni, baris yang nun ni, kita gantikan dia dengan alif. Faham tak? Maksudnya daripada dua baris tu, kita buang satu, tinggal satu je. Yang satu lagi tu kita pergi kat belakang. Letak ke belakang jadi alif. Sebab itulah nama dia iwad. Kita ganti. Kita gantikan dia menjadi alif. Jadilah baca dia alima. Tu kalau kita nak tahulah kenapa asal usul nama iwad tu. Sebab kita ganti. Kita gantikan daripada dua tanwin, kita gantikan jadi satu je. Satu lagi tu kita letak kat belakang jadi alif. Jadilah alima. Okey, tapi mad iwad ni dia ada satu pengecualian. Dia ada pengecualian. Tidak berlaku pada satu huruf. Huruf apa? Ada satu huruf terkecuali. Walaupun dia cukup syarat. Iaitu huruf hamzah. Huruf hamzah pula. Sorry. Huruf ta marbutah. Okey, contoh. Contohnya rahmah contoh. Rahmatan. Kan? Rahmatan. Ni baris tanwin dan kita nak berhenti. Kalau ikutkan syarat cukup dah. Kan? Syarat pertama tanwin dah ada. Syarat kedua kita nak berhenti, dah ada. Rahmah. Sepatutnya kita berhenti dengan rahmata. Kan? Tapi ada syarat ketiga. Huruf ta marbutah terkecuali. Kan? Jadi bila ta marbutah, kita berhenti macam biasa je, matikan je. Rahmah. Rahmah. Kita tak baca dengan rahmata. Boleh. Okey, itu mad iwad. Okey, itu saja mad iwad. Okey, seterusnya. Satu lagi, iaitu mad yang berada di bawah mad asli, iaitu mad silah. Qasirah. Jadi banyak nama, ada qasirah, ada mad silah. Apa lagi nama dia? Mad silah saghirah tak saya kan? Saghirah, mad silah. Banyak lagi lah. Cuma biasa kita guna mad silah qasirah. Okey, mad silah qasirah ni mad silah macam mana? Okey, pertama dia berlaku pada ha dhamir. Okey, ha dhamir ni kalau kita nak kenal, kita kena belajar bahasa Arab lah. Okey, dalam bahasa Arab kita ada satu huruf. Kita ada satu huruf iaitu huruf ha yang bermaksud dia. Contoh perkataan bait, kan, rumah. Kalau kita kata rumah, bait je lah, bait. Tapi kalau kita nak kata rumah dia, kan, cukup dengan kita tambah ha je kat belakang. Baituhu, jadilah rumah dia. Itu ha dhamir. Dalam bahasa Arab ada satu huruf ha yang bermaksud dia. Okay, jadi masalah qasrah ni dia berlaku pada ha dhamir sahaja. Okay, yang kedua, selepasnya, iaitu selepas ha dhamir itu, huruf hidup. Huruf yang berbaris lah, huruf yang hidup. Itu syarat dia. Kan? Contoh dalam Quran, bihi alima. Kan? Sekarang kita ada ha dhamir. Yang kedua, ini hidup. Kan? Jadi kita akan baca hi ni dengan panjang. Bihi alima, 2 harakat. Macam mad asli juga. Sebab tu kita letak bawah mad asli. Sebab macam sama kan? Hi kan? Ha ya. Kan? Hi ya mati. Sama juga. Bihi alima. Boleh. Ha dhamir. Selepas dia huruf hidup. Okay, kalau selepas dia huruf mati tak boleh. Contoh. Lahul mulku. Tengok. Ni ha dhamir. Tiba-tiba selepas dia ada lam mati. Kan? Tak boleh kita baca lahul mulku, tak boleh. Lahu tak boleh. Dia kena terus. Lahul mulku. Boleh. Jadi 2 syarat dia untuk silah qasirah. Pertama, ha dhamir, hanya berlaku pada ha dhamir. Yang kedua, selepas dia huruf hidup. Jadilah dia mad silah qasirah. Dan ha ni kalau kita tak kenal pun tak apa. Contoh kita katakan, macam mana saya nak kenal mad silah qasirah? Saya tak belajar bahasa Arab.
kan, sebab tadi Ustaz cakap nak kenal hal dhamir, kena belajar bahasa Arab dulu. Tapi saya tak belajar, kan tak apa. Sebab Quran kita sekarang dah dipermudahkan. Dah dimudahkan. Ulama ada letak tanda kat situ. Kalau kita perasan ada satu tanda macam ni. Kan, betul tak? Dalam Quran ada satu tanda macam ni. Inilah dia mad silah qasirah. Jadi walaupun kita tak kenal mana satu hal dhamir pun, kita dah boleh tahu dah. Kalau ada tanda ni, itulah mad silah qasirah. Boleh. Okay, jadi itulah ketiga-tiga mad yang kita boleh letakkan di bawah mad asli. Kenapa saya cakap tadi? Disebabkan ketiga-tiga mad ni dia sama macam mad asli. Kalau kita baca tu tengok macam sama je kan. Mana qadira, kan, bihi, alima, semua macam mad asli. Tapi bila kita perhatikan balik, ada beza juga sikit kan. Contoh mad badal tadi, dia hanya berlaku pada hamzah sahaja. Kan, kalau huruf lain tak boleh. Yang kedua mad i'wab hanya berlaku ketika mati dan hanya berlaku pada huruf tanwin sahaja. Kan. Yang ketiga pula silah qasirah, hanya berlaku pada hal dhamir sahaja dan selepasnya huruf hidup. Nampak tak? Ada beza dengan mad asli sikit. Tapi dari segi bunyi macam sama je. Kan, semuanya bunyi macam mad asli. Okey, setakat tu faham? Mad asli? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita masuk kepada mad far'i yang lagi banyak? Boleh Ustaz nak tanya mad silah tawilah macam mana pula Ustaz? Okey, mad silah tawilah dia akan masuk dalam far'i lepas ni. Bagus soalan tu. Kan mad silah dia dua kan, ada silah qasirah, ada mad silah tawilah. Sebab mad silah tawilah dia tak sama macam mad asli. Kan dia dah panjang dah. Dia dah panjang. Hanya qasirah saja yang kita letak sama macam mad asli. Okey, boleh. Okey, seterusnya kita masuk kepada mad far'i. Okey, kena panjangkan lagi. Sampai kat mana ni? Okey. Okey, ke sini. Okey, seterusnya adalah mad far'i. Okey, apakah maksud far'i? Asli tadi asal. Kalau far'i agak-agak apa? Asal, lepas tu apa? Lepas asal apa akan jadi? Kita dah ada asal. Lepas tu akan keluar lagi yang lain. Kita panggil apa? Dipanjangkan melebihi daripada 2 harakat. Okey, tu dia punya maksud lah. Dia punya maksud yang detail lah. Okay, kalau kita nak kata perkataan far'i ni apa maksud dia apa? Far'i ni adalah macam pecahan. Maksudnya kita tadi kita dah ada mad asli kan, mad yang asal. Maksudnya mad ni asal-asal dia macam tadi je. Itu je asal dia. Kan? Pa, bi, bo, ta, ti, itu yang asal. Tapi bila datang sesuatu ni, apa ni kita akan tengok ada something yang datang, disebabkan datang benda tu, mad asli terpaksa berpecah menjadi banyak lagi. Sebab tu nama dia far'i, kan? Mad pecahan lagi. Ataupun mad yang apa lagi? Yang bolehlah pecahan lah, sedangkan pecahan, mad yang pecahan lagi. Okey. Dia ada dua penyebab. Jadi dua penyebab kepada mad far'i. Okey, pertama penyebab dia adalah apa? Siapa nak jawab? Apa penyebab kepada mad far'i? Okey, saya jawablah. Okey, yang pertama hamzah. Okay. Yang kedua sukun. Betul. Boleh. Okey, maksudnya kan, sekarang ni kita tadi kita ada mad asli kan? Kan kita ada mad asli. Contohnya ba. Ini mad asli. Okey, maksudnya dia je ada kat sini sekarang ni. Dia je ada. Tiba-tiba datangnya hamzah kat belakang dia, datang dari mana pun tak tahu kan, tiba-tiba datang hamzah. Kan? Ataupun datang huruf mati. Huruf yang mati. Bila datang je dua orang ni, yang daripada mad asli tadi dia akan berubah. Dia akan menjadi benda lain. Faham tak? Tu nak bagi faham apakah maksud mad far'i. Mad far'i ni adalah mad daripada mad asli tadi, datangnya hamzah atau sukun, maka dia akan berubah hukum. Berubahlah hukum menjadi hukum yang lain. Boleh? Okey, itu mad far'i. Itu secara sebelum kita masuk kepada jenis-jenisnya lah. Okey, kita ada beberapa jenis mad far'i. Okey, yang pertama. Okey, sebelum kita masuk kepada beberapa jenis tu, kita pecahkan dua dulu lah. Kita pecahkan
kepada hamzah. Dan sebabkan dia dua penyebab kan. Pertama disebabkan hamzah. Kedua disebabkan sukun. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Mad yang disebabkan oleh hamzah. Okey, kita ada yang pertama adalah nama dia mad wajib apa? Muttasil. Muttasil. Okay, sebelum kita masuk kepada apakah itu, macam biasa kita tengok maksud dia dulu. Okay, apakah maksud mad wajib muttasil? Supaya kita senang nak ingat. Bila kita tahu, okay, penting untuk kita tahu maksud setiap nama tu. Kan? Sebab bila kita tak tahu maksud, kadang-kadang kita senang nak lupa. Kan? Pani kita dah tak ingat dah kenapa wajib muttasil ni macam mana kan? Jaiz mufassal macam mana? Tapi bila kita faham maksud dia, kita faham apakah maksud wajib muttasil, kita akan senang nak ingat apakah benda tu kan. Okay, jadi pertama nama dia wajib. Okay, kenapa disebabkan untuk mad yang ni yang kita akan tengok lepas ni semua qiraat kan, kita kan ada banyak qiraat kan. Kita ada 14 qiraat Quran kita kan. Semua qiraat akan baca dengan panjang. Tak ada khilaf, tak ada pun yang baca dengan pendek. Sebab tu nama dia wajib. Sebab tu nama dia wajib. Maksudnya wajib panjang, wajib mad, wajib baca dengan panjang. Yang kedua muttasil. Muttasil ni maksud dia bersambung. Muttasil ni maksud dia bersambung. Okey, bila kita dah tahu makna, senang untuk kita ingat. Okey, apakah wajib muttasil ni? Wajib muttasil ni adalah apabila huruf mad, okey, kita ada huruf mad, alif sebelum dia baris atas, waw sebelum dia baris depan, ya sebelum dia baris bawah. Ini huruf mad bertemu dengan hamzah kan, sebab penyebab dia hamzah kan, penyebab dia hamzah, bertemu dengan hamzah kan, bertemu dengan hamzah. Okey, syarat kedua adalah muttasil. Apakah maksud muttasil? Iaitu dalam satu kalimah ataupun satu perkataan. Boleh. Okey, untuk senangkan lagi kita tengok contoh. Okay, contoh perkataan as-sama. Okey, mana mad asli? Asam. Mak Ma asli. kan? Okey. Betul. Ni mad asli kan? Alif dulu baris atas. Okey, sekarang ni kalau contohlah tak ada hamzah ni, kan kita akan baca dengan biasa je. As-sama kan, macam saya cakap tadi. Bila mad asli duduk seorang dia je, kita akan baca macam biasa. As-sama. Okey, tiba-tiba datang hamzah ni. Tiba-tiba datang nak jumpa dengan ma ni kan. Bila datangnya hamzah, terus berubah hukum. Berhukum jadi panjang. Boleh. Jadi kita kena baca dengan as-sa. Sebab itulah kita letak tanda ni. Dalam Quran ada tanda ni kan. Maksud dia panjang. Jadilah baca dengan as-sama. Okay. As-sama. Maksudnya kalau orang tanya, kenapa kat sini kena baca panjang? Kenapa jawapan kita? Siapa nak jawab? Contoh ada orang tanya, kenapa kat sini baca panjang? Sebab apa? Tadi dah sebut dah. Sebab harakat dia panjang. Bukan. Bukan. Apa punca dia? Kenapa dia jadi panjang? Sebab mad asli selepas dia ada hamzah di dalam satu kalimah. Okey. Kalau kita kata ni pun okey dah. Kita kata sebab ada hamzah. Sebab punca dia tadi apa? Kan kita dah belajar tadi, punca dia adalah ni, yang atas ni, hamzah ni. Inilah punca dia. Punca kepada jadi panjang tu. Maksudnya kalau tak ada hamzah, tak adalah panjang. Kan? Disebabkan ada hamzah lah menjadi panjang. Jadi kalau orang tanya kita, kenapa as-sama' ni baca panjang kan? Kita cakap sebab selepas dia ada hamzah. Kalau kita buang hamzah, kita tak akan baca panjang. Boleh? Okey, itu wajib muttasil. Okey, jelas Okey, yang seterusnya. Seterusnya sebelah dia. Sama juga. Yang bertemu dengan hamzah juga, iaitu mad jaiz munfasil. Okey, macam biasa sebelum masuk kepada apa itu dia, kita tengok makna dulu. Okey, apa maksud jaiz? Tadi wajib. Kan yang ni jaiz. Jaiz ni apa? Haram ke? Jaiz ni apa? Jaiz ni harus. Kan harus. Okay, kalau dalam fiqh kan kita ada hukum wajib. Wajib ni maksudnya memang kena betul-betul ikut.
Kita ada haram. Haram ni tak boleh. Kan? Kita ada jaiz ataupun harus. Harus ni maksudnya boleh pilih. Kan? Ada boleh tu, boleh ni. Kan? Okay, kenapa nama dia jaiz? Disebabkan untuk mat yang lepas ni kita akan tengok ni, yang ni ada kiraat yang baca pendek. Ada kiraat yang baca pendek. Walaupun dalam kiraat kita, walaupun kita punya hafz ni kita baca panjang juga. Mat jaiz kita akan baca panjang juga. Tapi ada beberapa kiraat yang lain dibaca dengan pendek. Jadi disebabkan bukan semua kiraat baca panjang, jadilah nama dia jaiz. Harus. Sebab ada kiraat yang tak baca dengan panjang. Boleh. Manakala mufassil pula, apakah maksud mufassil? Maksud dia kalau tadi bersambung, kalau yang ni apa lawan dia? Sambung berasing. Berasing boleh, berpisah boleh, ikutlah kan. Kita faham kan. Maksudnya tak bersambung lah, tak tercantum. Okay, berpisah. Okay, maksudnya adalah macam tadi juga huruf mat iaitu alif sebelum dia baris atas, waw sebelum baris depan, ya sebelum dia baris bawah, bertemu dengan hamzah. Okay, sebab punca dia hamzah, ingat punca dia hamzah kita nak belajar sekarang kan. Bertemu dengan hamzah dalam mufassil. Maksudnya apa? Dia bukan dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Dalam dua kalimah. Kenapa? Kenapa kan sebab kita tengok maksud. Okay, kita tengok alif maksud dia. Maksud dia apa? Berpisah. Mufassil, berpisah. Berpisah. Kan? Bila berpisah, dia tak akan berada dalam satu kalimah lah. Kalau dalam satu kalimah, dia akan bersambung. Kan? Contoh macam as-sama' ni. As-sama' ni sebab dia satu kalimah, satu perkataan yang sama. Maksudnya alif dengan hamzah ni dalam satu perkataan yang sama, dia bercantum. Kita tak boleh pisahkan dia sebab dia memang perkataan yang sama. Kan? Tapi kalau yang mufassil ni, dia berpisah dalam dua perkataan. Okay, contoh. Dua kalimah. Apa contoh dia? Okay. Macam mana? Tak ingat. Unzila. Boleh, betul. Okay, boleh. Jumpa pun. Unzila. Okay, terima kasih yang bagi contoh. Saya pun bela. Okay, sekarang ni kita ada mana satu mat asli? Ma kan. Okay, ingat mat far'i ni memang asal daripada mat asli. Wajib akan ada mat asli. Kan, sekarang kita dah ada mat asli iaitu ma. Okay, ma ni satu perkataan. Iaitu apa? Maksud dia apa? Ma ni apa? Unzila ni perkataan lain pula. Maksud dia turun. Apa yang turun? Okay, jadi sekarang ni ma ni iaitu alif ni, huruf mat ni. Sekarang ni huruf mat ni dia bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Nampak tak? Ma satu perkataan, unzila satu perkataan yang lain. Jadi dia terpisah. Dia terpisah oleh dua perkataan. Boleh, dia bukan satu perkataan yang sama. Inilah kita bagi sebagai mat jaiz munfasil. Bertemu dia sama. Dua-dua ni, mat wajib dengan mat jaiz ni dua-dua bertemu dengan hamzah. Beza dia hanyalah kalimah. Maksudnya ma ni perkataan mat jaiz dua perkataan, mat wajib muttasil satu perkataan. Maksudnya kita boleh pisahkan dua ni. Kan sebab dia dua perkataan yang sama, yang berbeza. Kita boleh letak ma ni tempat lain, unzila tempat lain. Kan sebab dia terpisah. Kan? Tapi kalau as-sama' tak boleh. Kan? Kita tak boleh buang hamzah ni. Nanti tak ada maksud. Kan asalnya as-sama' kita pergi buang hamzah. Mana boleh sebab perkataan dia. Kan contohlah bahasa Melayu kita. Contoh bahasa Melayu kita rumah. Kita pergi buang ha ni. Habislah maksud dia kan. Tak ada maksud lah sebab dia perkataan dia. Rumah. Kan? Tapi kalau kita kata dia hantu. Contoh. Kan? Ni dengan ha ni. Boleh tak kita pisahkan? Boleh. Sebab dia perkataan lain. Hantu perkataan lain. Kita boleh pisahkan dengan hash tu. Tapi yang ni tak boleh. Rumah ni tak boleh. Sebab dia perkataan yang sama. Nampak tak maksud? Wajib muttasil dengan jaiz munfasil. Okey, itu dua. Okey, lupa nak bagi tahu tentang harakat dia. Okey, macam mana dengan harakat pula? Okey. Dalam bacaan kita, kita punya bacaan sama je. Sama je kita punya bacaan. Mat jaiz ke mat wajib ke, kita akan baca dengan okey, semua ni, dua-dua ni. Mat jaiz dengan mat wajib ni kita akan baca dengan 4 atau 5. Boleh pilih. 4 boleh. Tapi kita lah macam saya cakap tadi lah.
kiraan ni tak perlulah kita nak betul-betul detail sangat kan. Nanti sampai solat pun duk tangan duk bergerak kan. Kita nak kira 4. Tak perlu pun. Maksudnya kita agak-agak aje kan. Kita lebihkan sikit daripada 2 harakat. Tapi jangan sampai 6 harakat kan. Cukup dah tu kan. Ma unzila kan. As-sama kan. Boleh. Okey, sebelum kita masuk kepada bab yang seterusnya. Beberapa persoalan yang timbul berkenaan mak jaiz ni. Contoh pertama adalah contohlah kalau kita berhenti pada, ni soalan, saya tak nak tanya soalan kan. Sekarang ni contoh kita sekarang ni ma unzila. Contohlah kita berhenti pada ma ni. Kita baca, kita berhenti kat sini. Okey, sekarang ni atas ni ada tanda kan. Kalau ikutkan dalam Quran, ada tanda ni. Kena baca panjang. Okey, kalau kita berhenti pada ma, adakah kita kena baca panjang juga? Tidak Ustaz. Dia jadi 2 harakat je lah Ustaz. Sebab dia dah jadi mat asli. Sebabnya betul, sebab dia dah jadi mat asli. Ataupun kita boleh kata punca kepada panjang tu dah hilang dah. Apa punca panjang tadi? Hamzah kan. Hamzah tu dah hilang. Okay, contoh ataupun kita boleh ambil contoh dalam satu lagi Quran, awal juzuk awal juzuk 13. Pada surah Yusuf kita ada wa ma ubarri'u nafsi. Nafsi ni lepas dia ada hamzah lepas dia. Inna. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa kan. Jadi kalau kita baca sambung, kita kena baca panjanglah si ni kan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa kan. Tapi kalau kita berhenti kat sini, sebab kalau buka muka surat tu, siapa nak buka boleh buka muka surat 242 atas sekali kan. Pada nafsi tu dia ada boleh berhenti kat sini. Dia tanda macam ni, tanda jim untuk berhenti. Jadi kalau kita nak berhenti, wa ma ubarri'u nafsi, jangan baca panjang. Jangan kita baca wa ma ubarri'u nafsi. Tiba-tiba kan, jadi orang tanya kenapa baca panjang? Kita pun kenapa aku baca panjang kan? Tiba-tiba kita pun tak tahu kan. Jadi bila kita faham apa punca panjang, sekarang kita dah tahu dah. Punca panjang ni hamzah ni. Kan? Jadi adanya hamzah adalah panjang. Kan? Bila kita baca sambung ada hamzah. Nafsi inna. Kan? Tak adanya hamzah, tak adalah panjang. Jadi kalau kita berhenti, kita akan baca dengan pendek je lah, 2 harakat je. Wa ma ubarri'u nafsi. Boleh? Itu kena faham. Sebab ni kebanyakan orang dia dah faham dah, dia dah faham dah kalau kita tanya mak jaiz mufassal apa. Dia kata huruf mad asli yang bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Dia dah faham betul-betul, dah faham dah kan. Tiba-tiba bila baca Quran di tempat yang kena berhenti ni dia baca panjang juga. Maksudnya dia bukan betul-betul faham lagi lah tu. Kan. Jadi kita dah betul-betul faham, kita dah tahu dah. Punca kepada panjang adalah hamzah. Jadi bila tak adanya hamzah, tak adalah panjang. Boleh. Okey. Tu habis untuk mat yang berkaitan dengan hamzah. Ada 2 tu je. Kan ada lagi? Ada lagi ke? Oh, lupa tadi. Ada satu lagi tadi. Yang mat silah tadi. Satu lagi. Sorry. Kan? Ada satu lagi iaitu mat silah. Okay. Nama dia adalah silah. Tadi qasirah pendek kan? Yang ni adalah tawilah, panjang. Maksud dia panjang. Maksilah tawilah. Okey, macam mana maksilah tawilah ni? Sama je dengan qasirah tadi. Tengok balik. Ini maksilah qasirah. Syarat dia sama je. Mestilah apa ni? Ha dhamir pertama. Yang kedua mestilah huruf selepas dia huruf hidup. Sama je. Apa yang beza dia? Dia tambah satu lagi syarat. Kita tulis sekali lagi. Syarat dia 3, sama macam maksilah qasirah juga. Okay, yang pertama, mestilah ha dhamir. Yang kedua, selepasnya hidup. Okay, ada satu lagi syarat. Sabdu ke? Ada sabdu. Bukan. Sekarang ni kita berada pada topik apa ni? 3 ni, mak muttasil, mak mufasil, silah tawilah ni berada pada bawah apa ni? Bawah mat far'i. Satu lagi. Mat asli. Mat far'i.
kecilkan lagi. Betul lah bawah far'i. Bawah apa sekarang ni? 3 ni. Bawah pada punca apa? Hamzah. Punca panjang dia apa? Hamzah. Boleh. Hamzah. Jadi syarat ketiga mestilah huruf yang hidup tu adalah huruf hamzah. Gitu. Boleh. Sebab sekarang ni semua ni benda ni hamzah. Jadi mesti wajib ada hamzah ni. Kan? Jadi mat silah tawilah beza dengan qasirah pada syarat ketiga sahaja. Kan? Mat silah qasirah ha dhamir huruf hidup cukup dah. Boleh dah. Bihi alima cukup dah. Tapi mat silah tawilah mestilah selepas dia hamzah. Contoh dia bihi. Oh ya. Ada. Contoh dia okey. Pada surah apa ni? Ma lahu akhladah. Tengok. Lahu akhladah. Okey, sekarang ni kita dah ada ha dhamir lahu. Kita ada huruf selepas dia hidup. Kan, dan huruf tak adalah hamzah, cukup syarat. Jadi dah dia mat silah tawilah. Okey, beza dia apa dengan mat silah qasirah? Kalau kita nak cam, kan macam tadi kan kita kata saya tak kenal ha dhamir. Macam mana saya nak cam? Tak apa, dalam Quran dah dimudahkan, dah ada tanda dia, kan. Kalau mat silah tawilah, dia sama je tanda dengan mat silah qasirah. Okey, kita buat tanda sikit. Tadi saya lupa buat tanda untuk baris depan. Okey, kalau qasirah tanda dia ada dua kan. Kalau yang baris bawah dia akan macam ni, i, kan macam tadi bihi kan. Kalau yang baris depan dia akan ada waw kecil je. Boleh, dia tak sama dengan waw besar tu, dia waw kecil je. Contoh kecil ke sini ada kecil ni. Tu. Tu lahu. Tu qasirah. Kalau tawilah sama je tanda dia. Cuma dia tambah sikit. Kalau yang baris bawah dia akan ada ni. Tu. Sama juga yang baris depan pun. Atas pada waw tu dia ada gitu. Maksudnya lahu ni kat sini kan tawilah kan. Dia akan ada tanda macam ni. Kalau buka Quran dia akan ada. Lahu akhladah. Lahu dia ada panjang. Boleh. Jadi itu beza antara mat silah qasirah dengan mat silah tawilah. Jadi mat silah tawilah ni kalau kita tengok betul-betul sebenarnya dia macam lebih kurang je dengan mat jaiz mufassil. Betul tak? Kan lebih kurang je kita tengok kan, iaitu mat asli bertemu ni mat asli kan lahu. Ni mat asli. Bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Lahu perkataan lain, akhladah perkataan lain. Jadi lebih kurang je dia punya jenis. Beza dia satu je, iaitu ha dhamir. Maksudnya kalau ha dhamir dia akan jadi mat silah tawilah. Tapi kalau bukan ha dhamir macam ni, dia akan jadi mat jaiz munfasil. Boleh? Okey, itu saya rasa itu je kot untuk hamzah. 3 je, iaitu mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil dan mat silah tawilah. Okey. Kita ada lagi tapi masa kita dah habis. Macam mana? Kita nak sambung minggu depan ke? Kita nak habiskan? Kelas kita sejam je kan. Saya pun tak nak ganggu masa perempuan yang ada kat dalam ni. Okay, saya rasa boleh ke kita berhenti kat sini, boleh ke? Ke nak sambung? Boleh ya Ustaz. Boleh ya Ustaz. Boleh apa? Ustaz. Boleh apa tu? Nak berhenti boleh, nak terus boleh tak? Belum 11 lagi. Okey. Kalau teruskan, tapi sebenarnya sikit je lagi sukun. Okey, bolehlah kita teruskan Okey. Teruskan sikit lagi. Tak apa, kalau yang ada kerja tak apa, boleh keluar. Tapi sebab apa ni kan kita ada record kan. Nanti Prof Jen akan masukkan dalam YouTube. Apa semua itu boleh tengok balik. Tak apa. Okey, kita habiskan sikit lagi. Sebab salah pula kalau teruskan minggu depan sikit sangat je lagi. Okey, kita ada satu lagi penyebab kepada mat far'i. Iaitu sukun. Okay, letak jauh sikit. Okey. Penyebab kedua adalah sukun. Maksudnya macam tadi juga, huruf mat kan. Asalnya mat asli je. Okey je dia duduk seorang dia kan. Ba, bi, bu kan. Tiba-tiba lepas dia ada sukun. Itulah penyebab kepada menjadinya mat far'i kan. Daripada biasa terus menjadi mat yang lain. Okey, yang bertemu dengan sukun ni dia ada 4 jenis mat.
Tapi untuk memudahkan lagi, sebelum kita pecahkan kepada 4, kita boleh pecahkan kepada 2 dulu. Okey. Kita ada yang pertama, kalimi. Yang kedua, harfi. Sorry, tinggal satu lagi nama. Nama dia mad lazim. Lazim kalimi, lazim harfi. Okey, sebelum pecahkan kepada 4, pecah kepada 2 dulu. Okey, maksudnya mad asli yang bertemu dengan sukun ni, okey, dia akan terpecah kepada 2 jenis. Yang pertama kalimi. Apa maksud kalimi? Lebih kurang je dalam bahasa Melayu pun ada perkataan ni. Cuba fikir apa perkataan dekat-dekat dengan kalimi. Kalimi. Apa? Kalimah. Sama je. Kalimah ataupun perkataan. Kalimah ni maksud dia perkataan lah. Kan satu kalimah satu perkataan maksud dia. Okey, maksudnya mad asli yang bertemu dengan sukun ni boleh berlaku pertama dalam kalimah. Yang kedua boleh berlaku dalam harfi. Apa harfi? Ini pun sama, dalam bahasa Melayu pun ada perkataan ni. Harf ataupun huruf. Huruf pun boleh. Huruf. Kan? Sebenarnya kita sebut sebagai huruf. Okey, boleh berlaku dalam kalimah, boleh berlaku dalam huruf. Okey. Okey, bawah dia pula jadi 2. Masing-masing ada 2 pecahan yang sama. Yang pertama, nama dia muthaqqal. Muthaqqal. Yang kedua nama dia mukhaffaf. Okey, muthaqqal maksud dia apa? Berat. Saya suka untuk kita faham maksud. Sebab benda ni memudahkan kita untuk faham. Memudahkan kita untuk ingat. Mukhaffaf lawan dia ringan. Najis mukhaffafah. Kan? Najis ringan. Mukhaffaf. Okey. Kita ada muthaqqal, kita ada mukhaffaf. Okey, muthaqqal ni apabila huruf mad kan, iaitu alif wawiyah tadi tu, okey, bertemu dengan sabdu. Tanda sabdu. Itu mana huruf yang bersabdu. Maka jadilah mad lazim kalimi muthaqqal nama dia. Kita kena ambil semua nama ni. Kan kalau tanya apa nama dia, kena ambil semua. Mad lazim, lepas tu kalimi, lepas tu muthaqqal. 3 perkataan nama dia. Okey, contoh apa? Dalam surah Fatihah. Siapa nak bagi? Dalam surah Fatihah ada. Perkataan apa? Mad lazim kalimi muthaqqal dalam surah Fatihah. Cuba cari. Huruf mad bertemu dengan sabdu. Dekat ujung sekali. Sebelum kita baca amin. Perkataan apa tu? Sebelum kita amin tu. Ad-dallin kan. Allah. Ni mad asli. Allah. Asalnya 2 je. Sepatutnya 2 je. Allah. Tapi tiba-tiba datang pula lepas dia huruf sabdu. Iaitu lam. Ni dia. Ad-dallin. Tengok. Mad asli. Ba bertemu dengan sabdu. Okey, boleh. Ad-dallin. Itulah dia mad lazim kalimi muthaqqal. Kenapa nama dia berat? Disebabkan sabdu ni. Sabdu ni kan bunyi dia berat kan. Kita kena masukkan dallin. Tu berat. Tu maksud berat tu. Dallin. Itu maksud berat. Okey, yang ringan pula apa? Yang ringan adalah sama juga mad asli, huruf mad. Ingat semua mad ni dia akan ada juga huruf mad. Wajib. Kan? Huruf mad bertemu dengan sukun. Boleh. Jadi yang tadi sabdu, yang kedua bertemu dengan sukun. Okay, contoh dia adalah dalam Quran. Yang ni lagi senang. Sebab ni dalam Quran ada satu perkataan ni sahaja. Tak ada perkataan lain. Ada satu perkataan ni sahaja. Contoh untuk kalimi mukhaffaf, iaitu al-ana. Bila mati. Boleh. Okay, sekarang kita dah hamzah baris atas. Kan? Lepas tu alif. Jadilah ini huruf mad asli.
kan, mat asli a, kan. Tiba-tiba datang selepas dia lam mati. Kan, bertemu dengan lam mati, jadilah al. Tengok, mat asli bertemu dengan lam mati, maka jadilah mat lazim kalimi mukhaffaf, kan. Al ana. Satu perkataan ni saja dalam Quran. Bukan satu tempat, satu perkataan, tapi banyak tempat. Al-ana banyak dalam Quran, tapi satu perkataan ni je lah yang perkataan yang mat lazim kalimi mukhaffaf. Okay, kenapa nama dia ringan? Sebab kita tak ada masukkan. Kita tak ada pun macam tadi ad-dallin, tak ada. Kita mati je. Al, kan? Al ringan je. Tak ada kita nak al, tak ada. Kita matikan terus. Al-ana. Okey, persoalan sekarang ni, ada rasa pelik tak? Atas tadi kan kita kata penyebab kepada benda kat bawah ni adalah sukun. Kan? Tiba-tiba ni bukan sukun ni. Ni sabdu. Kan? Kita tanya-tanya tak? Tadi kata sukun. Tengok-tengok sabdu pula. Apa ustaz ni ajar kan? Tadi kata sukun. Tengok-tengok ada sabdu. Sabdu bukan sukun. Kenapa dia termasuk dalam sukun juga sabdu ni? Sebabnya sabdu ni bunyi dia, kalau kita eja dia bunyi macam sukun. Kan, contohlah kita kata dhalin kan. Di ibarat macam ba ada dua lam. Nampak tak? Sabdu ni ibarat macam dua lam. Pertama lam mati, kedua lam hidup. Cuba baca yang bawah ni. Sama tak bunyi dengan atas ni? Sama tak yang sabdu dengan yang saya eja macam ni? Dhalin. Baris bawah atas pula, baris bawah sorry. Sama kan? Jadi sebab itulah sabdu ni kita masukkan sebagai sukun. Sebab kan bunyi dia sama. Kan? Walaupun dia sabdu, tapi bila kita aja dia ibarat dua huruf yang sama. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Boleh. Tu kenapa sabdu termasuk dalam sukun. Okey, kita pergi yang kedua. Mat lazim harfi pula. Sama juga. Dia ada dua pembahagian yang sama. Muthaqqal. Sama, maksud dia berat. Yang kedua mukhaffaf. Okey, apa beza harfi dengan kalimi? Okey. Kalimi tadi kalimah kan? Kita dah faham maksud dia kalimah. Maksudnya akan berlaku pada perkataan. Akan berlaku pada perkataan dalam Quran. Manakala harfi ni huruf. Dia hanya berlaku pada huruf dalam Quran. Huruf apa tu? Kan, iaitu huruf hijaiyah di permulaan surah. Huruf yang di permulaan surah. Contoh apa? Macam alif lam mim, taha, hamim, kaf ha ya ain sad. Itu semua kita panggil sebagai huruf di permulaan surah, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil sebagai huruf muqatta'ah. Kan? Huruf-huruf yang terputus. Okey, jadi mat lazim harfi ni dia hanya berlaku pada huruf-huruf di permulaan surah saja. Macam alif lam mim semua tu, alif lam mim, alif lam ra. Okey, sekarang ni apa beza yang membezakan antara muthaqqal dengan mukhaffaf? Okey. Muthaqqal ni apabila huruf tu dia kita kena masukkan dengan huruf selepas dia. Okey, contoh untuk muthaqqal adalah alif lam mim. Okey, sebelum tu. Okey, sorry. Sebelum kita nak masuk kepada muthaqqal dengan mukhaffaf, okey, huruf apa je yang kita panggil sebagai mat lazim harfi ni? Saya bagi contoh banyak kat sini. Okay, kita ada alif lam mim. Kita ada hamim. Kita ada apa lagi? Taha. Okey, sekarang ni mana satu mat lazim harfi daripada banyak-banyak ni? Alif ni mat lazim harfi ke tak? Tidak. Tak. Alif Lam? Tidak termasuk. Lam masuk. Alif tak termasuk kan? Lam mat lazim harfi. Harfi. Mim pun mat lazim harfi. Okey, ha ni mat lazim harfi ke tak? Ha pun harfi juga. Tidak. Harfi. Ha harfi. Okey, mim mat lazim harfi. Okey, mat lazim harfi ni yang mana je kan? Bukan semua huruf. Bukan semua huruf. Hanyalah huruf yang ni ada benda ni. Ada benda ni. Yang panjang ni. Itulah mat lazim. Mat lazim harfi ni saja. Sebelum kita masuk kepada muthaqqal dengan mukhaffaf, kita nak kenal dulu mana satu daripada banyak-banyak huruf ni, mana satu mat lazim kan?
Okey. Macam Toha ni pula mana satu? Tak ada je. Tak ada ke? Macam tak ada je kan? Betul lah tu, tak ada lah tu. Sebab Toha tak ada panjang tu. Dua-dua tu pendek. Betul lah. Macam tak ada je kan? Betul. Memang Toha tak ada. Okey, jadi sekarang dah faham kan? Macam mana kita nak kenal mana satu mad lazim adalah yang ada tanda panjang tu saja. Okey. Macam mana boleh ada tanda panjang mana satu? Macam mana kita nak tentukan ada panjang ada pendek ni? Cara dia adalah dengan kita eja huruf tu. Kita pergi lagi detail lah. Kalau tak faham tanya terus Okey. Kita kena eja huruf tu. Okey, sekarang ni kita ada huruf lam kan. Lam ni adalah mad lazim harfi. Cuba kita eja lam. Macam mana eja dia? Eja lam. Lam. Macam mana eja dia? Lam, alif, lam, mim. Kan ni eja lam kan? Lam. Betul. Betul. Kan macam mana kita eja mim? Mim ya mim. Mim. Okey, boleh. Tu mad lazim. Okey, kita tengok yang bukan mad lazim pula. Okay, contoh Toha. Macam mana je to? To macam mana? To alif. To alif. To. Ha pula. Ha. Okey, jadi mad lazim ni hanyalah yang bila kita eja tu dia ada 3 huruf. Boleh? Ni. Lam, mim, ha. Ni bukan. Okey. Rasa ada yang pening ni. Ada yang pening ah? Okey, sebelum nak lagi faham. Okey, sekarang ni mad lazim harfi. Okey, tengok mad lazim harfi berada di bawah pembahagian sukun. Kan sukun. Okey, maksudnya syarat dia mestilah mad asli bertemu dengan sukun, betul tak? Mad asli bertemu dengan sukun. Okey, cuba tengok ni kita ejaan lam ni. Betul tak mad asli bertemu dengan sukun? Lam, mim. Betul tak? Sebab itulah kenapa lam dengan mim ni termasuk dalam mad lazim. Sebabkan cuba tengok kena ejaan lam. La ni mad asli. La bertemu dengan mim sukun. Lam. Sebab tu dikira sebagai mad lazim. Ni pun sama. Mi mad asli. Bertemu dengan huruf mati. Mim. Jadilah dia mad lazim. Tapi ta dengan ha tak. Ta dengan ha ni macam mad asli je. Kan? Sebab dia hanyalah mad asli je. Alif sebelum dia baris atas. Ha sebelum dia baris atas. Okay, boleh faham macam mana cara kita nak kenal dulu sebelum kita pergi kepada muthaqqal ke mukhaffaf. Kita nak kenal dulu dan banyak huruf ni. Ya Allah Rabbi, sorry. Mana satu je yang dipanggil sebagai mad lazim. Itu sahaja. Yang ejaan 3 dan cukup, syarat ni cukup. Mad asli bertemu dengan huruf mati. Boleh. Okey, barulah kita pergi kepada muthaqqal dengan mukhaffaf. Okey. Muthaqqal ni berat. Berat maksudnya kita ada kena masukkan. Macam tadi kan. Dhalin. Dia ada bunyi macam tu. Tapi kalau ringan macam tadi. Al mati terus. Al. Dia tak ada masuk. Lam tu tak masuk pada hamzah. Tak masuk kan lam dengan hamzah. Okey. Sama juga dengan harfi, cara untuk kita kenal mana satu muthaqqal, mana satu mukhaffaf dengan kita tengok ada masuk ke tak. Okey, sekarang ni alif lam mim. Lam nak pergi kepada mim ni, dia ada bunyi masuk ke tak? Lam mim. Ada tak? Lam mim. Kan? Ada kan? Maksudnya antara lam dengan mim tu kita ada dengung. Kita ada masukkan dia, bunyi dia. Kan? Lam mim. Benda ni dia akan kembali balik kepada yang dah belajar sebelum ni. Berkenaan hukum tajwid. Kan? Bila mim mati bertemu dengan mim hidup. Lam mim. Akan jadi hukum apa? Kan? Di situlah kita boleh tahu sama ada muthaqqal atau mukhaffaf. Okey. Okey, mim ni muthaqqal ke tak? Tidak. Tidak kan, sebab depan dia tak ada apa dah. Dia mati gitu je. Kan? Ya. Dia mati gitu je. Mim habis. Habis dah. Tapi yang tadi lam tu ada. Selepas ada lam tu dia ada masuk kepada mim. Lam mim. Boleh. Jadi sekarang ni daripada alif lam mim kita dah kenal lah. Alif memang confirm dah bukan. Ni memang mad pun bukan. Alif bukan. Okay, sekarang kita ada lam dengan mim. Lam adalah muthaqqal sebab dia dah masuk. Lam. Tapi mim adalah mukhaffaf. Mad lazim mukhaffaf. Mim. Boleh. Jadi alif lam mim ni contoh untuk kedua-dua dah sebenarnya. Mukhaffaf pun kita boleh ambil sebagai contoh tu juga. Ataupun nak ambil contoh lain boleh. Kita ambil contoh apa? Ha mim contoh.
Hamim. Sama juga. Hamim. Okey, sekarang dah faham kan? Muthaqqal dengan mukhaffaf. Okey, kita cuba test yang panjang sikit. Lepas tu cuba tentukan mana satu mukhaffaf, mana satu muthaqqal. Kaf, ha, ya, ain, sad. Okey, saya tak nak letak tanda panjang ni. Nanti boleh kenal mana satu mat kan. Okey, cuba kita letak sama-sama. Okey, kaf, mat ke tak? Mat lazim ke tak? Kena ada tanda panjang ke tak? Macam mana saya nak tahu tadi? Ingat lagi tak? Kita kena eja dia. Eja dia kaf alif fa. Tengok kan, kaf alif fa. Cukup tak syarat mat lazim? Mat asli bertemu dengan fa mati. Cukup. Jadi kaf ini adalah mat lazim. Settle satu. Okey, ha. Mat lazim ke tak? Cuba eja dia. Ha. Mat lazim ke tak? Ada tak huruf mati selepas dia? Tak ada kan? Jadi ha ni bukan. Ha ni bukan mat. Dia macam mat asli biasa je. Okey, kemudian ya. Eja dia. Ya. Ya. Ada tak huruf mati selepas dia? Tak ada juga. Jadi ini pun bukan mat. Okey. Ain, okey, ain. Macam mana eja ain? Ain. Mat ke tak? Ada tu, ya. Ada kan? Maksudnya ada huruf mati selepas dia. Okey, ini pun kita boleh letak sebagai mat lazim. Okey, sad. Cuba je sad. Sad. Okey, mat lazim ke tak? Ada alif. Ada alif, lepas tu ada huruf mati. Ingat, tu je cara kita nak cam dia. Okey, mat lazim ni adanya alif ataupun huruf mat lah, alif ataupun waw ataupun ya. Selepas dia yang mati. Dan ni mati kan? Sad kan? Sad. Okey, jadi sekarang kita dah kenal lah. Ini adalah mat. Kaf, ain dengan sad sahaja mat. Okey, peringkat pertama dah settle. Kita dah kenal mana satu mat, mana satu bukan mat. Okey, peringkat kedua, kita nak tentukan pula mana satu harfi, mana satu muthaqqal, mana satu mukhaffaf. Boleh? Mana satu ringan, mana satu berat. Okey, ingat lagi tak muthaqqal macam mana? Kita ada masukkan antara huruf. Macam tadi. Lam, mim kan. Ada dengung kat situ, ada dengung. Senang cerita ada dengung lah, senang cerita. Kita boleh kata ada dengung. Lam, mim tu muthaqqal. Kalau mukhaffaf tak ada. Kan? Mim, itu mukhaffaf, tak ada masuk dah. Okey, sekarang pertama, kaf dulu. Kaf. Okey, muthaqqal ke mukhaffaf? Mukhaffaf. Betul. Sebab dia tak masuk kan? Dia tak ada masuk dengan ha. Kita tak ada pun dengung kan dia. Kaf, tak ada. Kaf, tak ada. Kita pisahkan. Kaf, ha. Kan? Kaf, ha. Maksudnya ialah mukhaffaf. Okey, ain. Muthaqqal ke mukhaffaf? Cuba baca. Ain, sad. Ain, sad. Ada masuk ke tak? Ada. Ada dengung kan? Ada dengung kan? Betul. Jadi ain ni adalah muthaqqal. Jadi kaf mukhaffaf, ain muthaqqal. Okey, sad. Sad. Sad tak ada. Tak ada, mukhaffaf juga. Okey, jadi sekarang kita dah berjaya tentukan dah. Boleh daripada kaf, ha, ya, ain, sad. Pertama kita dah jumpa mana satu mat, iaitu kaf, ain dengan sad. Kemudian kita tentukan pula mana satu mukhaffaf, mana satu muthaqqal. Kaf mukhaffaf sebab tak ada masuk, ain muthaqqal sebab ada masuk, sad mukhaffaf juga sebab tak ada masuk. Boleh? Dah jelas Mat lazim. Boleh. Itu adalah mat lazim harfi. Okey, contoh saya lagi. Last. Ain, sin, qaf. Okey, mana satu mat, mana satu bukan? Sebenarnya sampai-sampai kita baca tu kita dah boleh heja dah. Ain, sin, qaf. Mat ke tak? Mat lazim ke tak? Lazim. Tiga-tiga tu ada mat. Betul, tiga-tiga tu ada mat lazim. Jadi semua ni ada tanda. Benda kita buat ni kalau tak percaya boleh cek Quran. Takut ada kata betul ke ustaz ni pandai-pandai letak tanda kan. Pandai-pandai sendiri je. Boleh tengok dalam Quran paling. Kaf, ya, ain, sad, ain, sin, qaf ni tengok sama tak dengan kita letak hari ni. Sama kan. Jadi sebab kita dah heja betul-betul lah. Ain ya, jadi ain ya nun kan. Ain. Dia ada mat lazim.
Sin pun sama. Sin, ya, nun. Sin. Kan? Qaf pun sama. Qaf. Jadi semua ni adalah mad lazim. Okay, settle. Yang pertama. Yang kedua, nak tentukan mana satu muthaqqal, mana satu mukhaffaf. Okay, siapa nak cuba? Ingat, nak tentukan dia muthaqqal mukhaffaf, kita tengok dia ada dengung ke tak? Dia ada masuk ke tak dengan huruf selepas dia? Ain dengan sin tu muka apa? Musaqqal. Okey. Qaf tu mukhaffaf. Betul Ustaz? Betul. Terbaik lah tu. Nanti Prof Nordin boleh bagi hadiah. Betul lah tu. Okey, boleh. Jadi betul lah tu. Ain kan. Tengok ain nak masuk kepada sin, kita ada dengung. Ain si kan. Sin kepada qaf pun sama. Sin qaf kan. Tapi qaf tak. Ya habis gitu je. Qaf. Boleh. Settle lah. Itu sajalah berkenaan mad lazim harfi. Mad lazim harfi ni dia pening sikit sebab dia banyak pembahagian. Tapi ingat, kalau kita faham je maksud perkataan tu kan. Kita faham perkataan apa maksud kalimi, kita faham apa maksud harfi, kita faham apa maksud muthaqqal, kita faham apa maksud mukhaffaf. InsyaAllah senang je kita nak tahu. Kita faham dah harfi huruf. Maksudnya dia takkan berlaku pada perkataan. Kalau dhalin tu bukan harfi lah. Kan hanya pada huruf saja. Kan. Lepas tu kalimi pula hanya pada perkataan. Kalau contoh orang tanya alif lam mim mana satu mad lazim kalimi? Memang tak ada lah kan. Sebab alif lam mim tu semua huruf. Jadi bila kita faham maksud setiap nama tu, kita akan senang untuk faham, untuk kita tentukan mana satu nama dia. Boleh? Okay, itu saja untuk mad lazim. Okey. Sebenarnya ada lagi untuk sukun ni, tapi saya rasa kita berhenti sampai sini lah sebab dah lewat sangat ni. Ada lagi, dua lagi. Kita akan sambung minggu depan. Kita ada mad arid lis sukun, kita ada mad lin. Nanti kita jumpa minggu depan pula. Itu pun disebabkan sukun juga. Kita akan tengok kenapa dia jadi mad yang terletak di bawah sukun. Okey, kita tengok apa kita belajar hari ni, tengok kita kecilkan balik. Ni semua bendanya. Daripada cuba kita pergi last. Daripada pertama kita belajar maksud mad. Boleh? Pengenalan kepada mad, maksud dia apa, huruf dia apa. Ingat, huruf dia bukan alif waw ya, tapi kena sebutkan lagi. Alif sebelum dia apa, waw sebelum dia apa, ya sebelum dia apa. Lepas tu kadar harakat dia macam mana kita nak cam. Bergantung kepada kelajuan bacaan. Boleh. Okay, lepas tu kita pergi kepada dua. Mad terbagi kepada asli dan far'i. Okay. Asli adalah mad yang asal. Dialah asal kepada semua mad yang lain. Iaitu alif, waw, ya yang sebelum dia baris mengikut huruf dia tu. Alif sebelum dia baris atas, waw baris depan, ya baris bawah. Okay. Bawah mad asli ada 3 mad yang kita boleh letak bawah dia. Pertama mad badal, and kedua mad iwad, ketiga mad silah qasirah. Semua ketiga-tiga mad ni bila kita baca sama je dengan mad asli. Cuma beza dia adalah dari segi syarat dia. Kan mad badal syarat dia mestilah hamzah. Mad iwad syarat dia mestilah tanwin baris atas dan berada di hujung. Mad silah qasirah pula mestilah ha dhamir dan selepas dia huruf hidup. Okey, habis mad asli. Okey, ni kita pergi laju-laju sebab tadi dah belajar kan. Ni lagi senang nak ingat. Okey, yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i ni adalah mad asli yang bertemu dengan sama ada hamzah atau sukun. Jadi dia mad far'i. Boleh. Okey, jadi di bawah mad far'i ada 2 pecahan. Pertama disebabkan hamzah, kedua disebabkan sukun. Okey, yang disebabkan hamzah ada 3. Iaitu mad wajib muttasil, iaitu yang bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Muttasil, ingat, muttasil bersambung. Dalam satu perkataan yang sama. Jadilah ia mad wajib muttasil as-sama'. Okey, yang kedua mad jaiz mufasil. Mufasil, ingat perkataan mufasil berpisah. Jadi dia bertemu dalam 2 perkataan yang berbeza, kan? Ma unzila. Jadi kita faham bila kita nak baca bergantung pada bacaan kita. Kalau kita sambung, jadilah dia mad jaiz mufasil. Tapi kalau kita potong antara ma dengan unzila, dia takkan jadi mad jaiz. Dia akan jadi mad asli macam biasa. Sebab kita dah pisahkan dengan hamzah tadi. Okay, yang ketiga adalah mad silah tawilah. Silah tawilah macam tadi juga, ha dhamir, selepas dia huruf hidup. Beza dia adalah mestilah huruf tu hamzah. Lahu akhladah. Okey, 3 tu untuk yang di bawah hamzah. Yang di bawah sukun kita ada 3 jenis, iaitu mad lazim. Lepas tu 2 lagi kita akan belajar minggu depan. Mad arid dengan mad lin. Okay, untuk mad lazim dia ada pecahan 2 pula. Kan? Mad lazim ada 2, iaitu pertama kalimi dengan harfi. Kalimi pada perkataan sahaja, harfi pada huruf yang di awal surah sahaja. Okey. Di bawah setiap kalimi dengan harfi ada 2 pula. Kan? Dia banyak ni, dia banyak turun tangga. Okay, iaitu muthaqqal dengan mukhaffaf. Yang tu pun muthaqqal dengan mukhaffaf. Okay, muthaqqal berat. Maksudnya kita ada bunyi masuk. Kan? Contohnya mad lazim kalimi muthaqqal,
Dia ada bunyi masuk. Dhalin. Boleh. Mukhaffaf pula dia tak ada masuk. Al. Ataupun nak lagi senang kita tengok je. Kalau selepas dia huruf mati, khaffaf. Kalau selepas dia sabdu, muthaqqal. Okay, last sekali adalah harfi terbagi pada dua juga sama. Muthaqqal dengan mukhaffaf. Muthaqqal kalau dia dah masuk. Contoh lam. Tu. Ada bunyi tu. Lam mi. Ain si. Dia masuk tu muthaqqal. Mukhaffaf putus. Kan? Mim. Kan? Ataupun tadi kaf. Boleh. Okay, itu saja yang kita belajar hari ini. Semoga semua kita belajar tu fahamlah. Satu lagi untuk peringatan juga, untuk mad lazim kalimi muthaqqal, kita kena faham bila ada dengung, kita kena bunyikanlah dengung tu. Ada setengah orang dia baca alif lam mim, salah. Alif lam mim, salah. Kena ada dengung. Alif lam mi. Sebelum pergi pada mi tu dengung dulu. Mi, kan. Ain sin qaf. Boleh? Pastikan ada dengung. Boleh. Itulah yang bezakan antara muthaqqal dengan mukhaffaf. Okey, itu saja untuk hari ini. Moga-moga bermanfaat untuk semua dan dapat kita sampaikan pula kepada orang lain. Macam saya cakap, itulah cara untuk kita ingat benda kita belajar ialah kita ajar pula orang lain. Bila kita ajar, benda tu akan lekat dalam kepala kita dan akan menambah lagi kita punya kefahaman, insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan berkaitan yang kita belajar hari ini? Ustaz, nak tanya Ustaz, di antara katakanlah apa tu kaf sin qaf tu, kalau ain bukan ain sin qaf, kalau ain tu 4 harakat. Ya Ustaz. Okey, harakat saya terlupa bagi tahu. Okey, sorry. Okey, saya terlupa bagi tahu harakat. Okey, untuk mad lazim, harakat dia satu sahaja. Okey, untuk semua mad lazim ni, semua ni lah mad lazim kalimi ke harufi ke, harakat dia satu sahaja, iaitu 6 harakat. Sorry, lupa saya bagi tahu tadi. Boleh, ni harakat dia. Ya. Jadi mana-mana tak kisahlah mad lazim kalimi ke, mad lazim harfi ke, muthaqqal ke, mukhaffaf ke, semua ni kita kena baca dengan panjang. Inilah mad yang paling panjang. Inilah mad yang paling panjang dan tak ada khilaf antara qiraat. Bacaan lain pun semua baca dengan paling panjang. Boleh. Jadi kena baca panjang. Dhalin. Boleh. Lam mim. Okey, itu untuk harakat. Saya lupa beritahu tadi. Maksudnya Ustaz, maksud saya antara ain, katakan ain sin tu, dia ada di antara ain dengan sin tu dia ada harakat dia tak Ustaz? Harakat dia macam kita dengung je. Dengung je. Ain sin. Antara ain dengan sin tu ibarat macam kita dengung je. Dengung je. Okey. Okey, contoh kita eja kan. Cara baca dia macam kita eja. Sekarang ni kita ibarat macam ni adalah perkataan. Perkataan ni bacaan dia ain sin. Cukup ke gigi tu? Ya, nun. Okey, cukup. Ain sin. Kita buat macam kita eja. Ni mati. Ni pun mati. Nun pun mati juga. Ni balik bawah. Ni pun mati. Cuba kita baca. Ain. Baca macam ikut hukum tajwid. Ain. Tengok. Nun mati bertemu dengan sin. Hukum apa? Yang dah belajar sebelum ni. Nun mati bertemu dengan sin. Hukum ikhfa hakiki. Sebab tu kita kena dengung. Sebab tu mad lazim muthaqqal ni dia kena dengung macam saya cakap tadi. Dia kembali kepada hukum tajwid. Bila kita eja, dia ada hukum tajwid dekat situ. Dan nun mati bertemu dengan sin. Ikhfa hakiki. Jadi kita baca dia, kadar panjang dia tu macam puan tanya tadi kan. Panjang mana kita nak dengung tu? Macam kita dengung macam biasalah. Ain si. Pastikan ada dengung tu. Si. Boleh. Ain si. Jangan masuk terus. Jangan kita baca ain si. Tak boleh. Kena dengung. Okay, faham
kadar dengung tu macam kita dengung bacaan biasa. Itulah kadar dia. Okay, ada soalan lain? Sama. Okay, jelas ya. Okay, sekarang kita pun dah pukul 6 pula. Saya kat sini pukul 6. Okay, dekat Malaysia sekarang dah pukul 11. Lewat dah. Okay, jadi kita berhenti dekat sini je dulu. Kita sambung lagi ke depan untuk habiskan bahagian sukun dan kita masuk pula kepada tajuk seterusnya insya-Allah. Okey. Kita tutup kelas kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih sudi join kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okay, sama-sama. Allah sayang Ustaz.